Peranan Maharaja dalam sistem pemerintahan beraja di negara Cina dari abad ke-16 hingga 20 Masihi. Pendahuluan, menjelang zaman Qing, muncul sistem pemerintahan bercorak autokrasi yang diperintah oleh raja berkuasa mutlak. Dalam sistem pemerintahan monarki yang diamalkan di China, Maharaja mempunyai kedudukan yang tertinggi. Baginda mempunyai kuasa mutlak dalam bidang eksekutif, perundangan dan kehakiman. Dalam menjalankan pentadbiran, Maharaja dibantu oleh kaki tangan awam yang terdiri daripada golongan bangsawan. Peranan utama Maharaja dalam bidang eksekutif. Ia terbahagi kepada 3. Yang pertama, menguruskan hal ehwal kaki tangan awam. Dalam bidang eksekutif, Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan dasar kerajaan. Baginda juga berkuasa melantik dan melucutkan jawatan pegawai-pegawai kerajaan. Maharaja juga meluluskan kenaikan pangkat kaki tangan kerajaan. Selain itu, Baginda juga mengurniakan gelaran dan darjat kebesaran kepada pembesar yang setia kepadanya. Maharaja juga mempunyai kuasa untuk menandatangani perjanjian dengan kuasa-kuasa asing. Yang kedua, dalam menguruskan pentadbiran pusat. Maharaja merupakan ketua pentadbir di peringkat pusat. Maharaja dibantu oleh Sekretariat Agung, Majlis Tertinggi dan Lembaga Penapis. Majlis Penasihat memainkan peranan sebagai badan penasihat kepada Maharaja. Majlis Penasihat terdiri daripada 6 kementerian iaitu Kementerian Personal, Kementerian Keuangan, Kementerian Adat, Kementerian Perang, Kementerian Keadilan dan Kementerian Kerja Raya. Lembaga penapis berperanan mengawasi dan memaklumkan segala tindak tanduk pembesar kepada Maharaja. Yang ketiga ialah menguruskan pentadbiran wilayah. Maharaja melantik gubernur bagi mengendalikan pentadbiran di peringkat wilayah. Gubernur dibantu oleh Pesuruhjaya bagi menguruskan hal keuangan, kehakiman dan pendidikan. Dalam bidang ketenteraan, komander dilantik untuk mengawal wilayah. Pentadbiran daerah diterajui oleh Magistrat Daerah. Antara peranan Magistrat Daerah adalah mengutik cukai, memelihara keamanan dan menyelesaikan pertikaian. Pentadbiran peringkat kampung, bandar dan pekan dikendalikan oleh penduduk tempatan. Selain itu, peranan Maharaja adalah dalam bidang kehakiman. Maharaja mempunyai kuasa mutlak dalam bidang perundangan. Baginda mempunyai kuasa mengisytiharkan undang-undang. Selain itu, Baginda juga mempunyai kuasa dalam mengendalikan kes-kes rayuan. Dalam pada itu, Baginda juga berhak memberikan pengampunan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Tuntasnya, penguatkuasaan keadilan dan perundangan penting dalam mengukuhkan kedudukan mutlak Maharaja. Peranan Maharaja seterusnya adalah dalam bidang ketenteraan. Maharaja berperanan sebagai ketua tentera bagi seluruh negara. Baginda mengetuai pasukan tentera ketika menghadapi musuh di medan peperangan. Baginda melantik panglima perang di peringkat pusat dan wilayah. Dalam bidang ketenteraan, Baginda berperanan mengukuhkan ketahanan dan pertahanan negara. Baginda merancang ekspedisi ketenteraan bagi mempertahankan pertahanan negara daripada ancaman musuh. Tuntasnya, kekuatan tentera menjamin kedudukan dan kedaulatan Maharaja sebagai ketua negara. Di samping itu, peranan Maharaja ialah dalam bidang keagamaan. Maharaja berperanan sebagai ketua agama. Baginda melantik pendeta dan ketua-ketua agama bagi menjalankan upacara ritual. Baginda juga mengetuai upacara keagamaan yang diadakan di dalam negara. Justeru, kedudukan Maharaja sebagai ketua agama meningkatkan status serta kedudukan Maharaja dalam masyarakat. Peranan Maharaja yang terakhir ialah dalam bidang intelektual. Maharaja berperanan sebagai penaung dalam bidang pembelajaran. Baginda memberikan bantuan keuangan bagi menyelenggarakan dan menerbitkan kitab-kitab dan ensiklopedia. Maharaja mengarahkan pengendalian peperiksaan awam di peringkat daerah dan bandar. Selain itu, Baginda terlibat dalam pemilihan calon terbaik dalam peperiksaan awam di peringkat kebangsaan. Maharaja juga memberi ceramah kepada penuntut-penuntut di Kolej Imperial. Ternyata, penglibatan Maharaja dalam bidang keilmuan menggalakkan perkembangan bidang intelektual. Kesimpulannya, menjelang zaman Qing, terdapat sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik di negara China. Maharaja menjalankan pentadbiran dengan sokongan daripada pembesar di peringkat pusat dan daerah. Sistem pemerintahan bercorak birokratik menyebabkan Maharaja dapat mengukuhkan pengaruh dan kedudukan di seluruh empayar. Malah, pemerintahan monarki telah melahirkan kestabilan dalam bidang politik dan ekonomi di negara China.